Ya, udah ya. Jadi kita akan bersama dengan Puan ini sebenarnya tidak asing lagi sebetulnya Betul. di studio Ramai Pagi, dan kita Betul. bersama dengan Puan Ajah Farida binti Haji Muhammad Taufik, iaitu penunjuk cara. Jadi bagaimana kalau kita menghampiri Puan sendiri? Baik, untuk hari ini ada satu kelainan hidangan ataupun makanan yang akan disediakan oleh Puan ini, di mana katanya campuran daripada tradisi dan juga moden ni. Jadi kita Betul, tanyakan terlebih dahulu kepada Puan. Mungkin dapat Puan jelaskan lagi apa hidangan yang Puan akan sediakan hari ini? Iya, hidangan hari ini. Saya akan mulakan dengan pantun, ya, Muammar. Ya. Ya. Membeli bunga di pasar Kiangge di awal pagi. Terjumpa dengan Encik Mutu Sami berjual burung kakak tua. Bingka ubi kayu cheese. Itulah segmen enak rasa di Rampai Pagi. Resepi Ketani, ya. Wah. Pemikat untuk hati suami dan bapa dan ibu mertua. Jadi resepinya adalah bingka ubi kayu cheese. Ya, betul. Jadi kalau sebelum ni, kalau biasanya Puan di Ramai Pagi ada 2 minggu ya. Jadi kalau 2 minggu lepas berkongsi mengenai dengan resepi Tanghun. dan juga 2 minggu yang lepas juga mengenai dengan minggu resepi sebelumnya Nutella Nutties Brownies dan juga bingka keladi. bingka keladi ya. Alhamdulillah. Jadi pada minggu ini adalah bingka ubi kayu cheese. Jadi bingka ubi kayu, biasanya bingka ubi kayu kan saja Puan. Ini ada cheese. Kenapa tu ada cheese atau? Okey. Yang Ketani ketahui kan, anak-anak Ketani, anak-anak muda Ketani zaman sekarang ni, kalau mendengar ubi kayu tu dah dorang mau makan. Padahal waktu zaman Jepun dulu, kalau sudah ada nasi ni, Muammar, itu ubi kayu ni sebenarnya khasiatnya khasiat ubi kayu ni macam-macam ya. Jadi saya gabungkan cheese dengan ubi kayu. Artinya modern dan yang lama supaya menarik minat untuk anak-anak muda Ketani mau makan. Betul. Kalau dulu-dulu kan Puan, kirahan ubi kayu kira macam makanan asas, kena asasi, makan pengganti asasi, nasi sebetulnya. nasi. Jadi itu antara manfaatnya lah. Dan juga cheese ni makanan asasi kalau di Eropah. Jadi kalau bingka ubi kayu cheese, orang Eropah pun boleh makan kan? Ya, betul ya. Jadi Puan, sebelum kita memulakan, bagaimana kalau kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Iya. Maafkan saya ya. Jadi Puan, Baik, kita terus bersama je saja, Puan. teruskan sahaja. Mungkin dapat dikongsikan, Puan. Kongsikan dengan bahan-bahan bingka ubi kayu cheese ya. Okey. Pertamanya, Assalamualaikum peminat semua. Pastinya semua sekali sudah bersedia ya dengan pen dan kertas. Pastinya semua sudah di hadapan TV ni ya, minggu ke minggu setiap hari Sabtu. Hari ini saya akan berkongsi bingka ubi kayu cheese 1,500 gram ubi kayu yang telah diparut. Boleh menggunakan ubi kayu mentega ataupun ubi kayu putih. 1,500 gram, kemudian Ketani toskan, airnya akan terkeluar macam mana itu? Ya, betul. Okey. Yang ini gulanya sebanyak 350 gram, telur sebanyak 3 biji, santan 450 gram. Santan ni Tani timbang dahulu. Saya menggunakan santan kara. Kalau bagus juga santan asli ya. Santan asli. Ya. Dan yang ini pewarna kuning lemon, esen vanila. Esen vanila kita simpan sekarang 1 sudu kecil dan pewarna kuning lemon 2 sudu kecil. Yang ini adalah mentega yang telah pun dicairkan sebanyak 250 gram. Dan parutan cheese untuk kita masukkan ke dalam adunan sekarang 50 gram atau kalau mau menggunakannya lebih pun boleh. Okey. Baik. Itu dia. Ini adalah menu bahan utamanya, ubi kayu yang telah pun digarut ya. Alhamdulillah. Baik. Saya akan mulakan ya. Silakan Puan. Secara perlahan Puan, bagi memudahkan penonton kita ini. Jangan lupa ya kepada penonton untuk mencatat ya apa yang ataupun dikongsikan antara bahan-bahannya ya. Ataupun paling mudah Intan, biasa saja rakam saja. Rakam saja. Direkam. Dan untuk pengetahuan Intan dan juga Muammar, kalau sekiranya penonton-penonton di rumah, diorang sekiranya tidak sempat
untuk berkongsi macam resepi, boleh diambil daripada IG Rampai Pagi. Betul. Ataupun di YouTube segmen Enak Rasa Rampai Pagi ya. Okey. Mula-mula gula 350 gram. 350 gram ya. Okey. Telur 3 biji ni, ketan ni hendaklah dipecahkan ke dalam santan. Ya, dan pastikan kulitnya ya. Kulitnya telur hendaklah dicuci terlebih dahulu. Betul. Okey. Ya, jadi telurnya 3 biji ya. Kita gunakan 3 biji telur dan masukkan dalam santan. Kenapa saya meletakkannya di dalam tu, santan Tuan? yang ni? Sebabnya supaya kalau kita masukkan terus ke dalam gula, ianya akan berketul-ketul. Jadi kita ni punya bingkai tu lawa. Dia macam smooth. Smooth dan lembut. Okey, kita ni masukkan sini ke dalam gula, santan yang bercampur dengan telur tadi ya. Kita masukkan ke dalam nyorang tani balang bani tu puan yang50 gulanya 350 gram. Bagaimana kalau mereka yang ingin mengurangkan gula? Gula boleh dikurangkan. Indah merubah kalau gula anda akan merubah ia punya rasa. Tapi 350 gram ni memang sudah saya turunkan. Jadi mencukupilah bagi mereka yang rasanya perlu mengurangkan gula dalam makanan mereka. Sekiranya puan kalau ada yang menggunakan gula brown sugar. Okey, brown sugar boleh. Kita ni boleh menggunakan brown sugar kalau sekiranya di sekitar ada di rumah anda mahu menggunakan gula biasa. Okey, 1 sudu kecil. Kita pakai 1 capnya, 1 sudu kecil esen vanila. Kena letak terlebih dahulu. Okey. Pewarna kuning lemon. Saya masukkan 2 cap. Okey. Kemudian kita ni masukkan mentega yang dicairkan. Yang telah pun dicairkan ya. Dan sekali lagi puan, mentega ini tadi berapa gram? Okey, menteganya ni tadi 250 gram dan dicairkan dengan kaedah double boil Double boil. Okey. Kita ni letak air, sudah tu kita ni Okey, kita ni gaul sebati dan gulanya juga. Okey. Kemudian baru ketan ni barulah kita masukkan 1500 gram ubi kayu yang telah pun diparut. Macam cheese Ya. Betul. Tadi pun saya fikir cheese. Okey. Ni sedap ni Muammar. Intan ni boleh resepi pemikat untuk memikat hati suami, terlebih-lebih memikat hati mertua. Naik point. Baik, jadi kepada Intan ingati Tuah macam mana membuat. InsyaAllah. Mama pun juga boleh je ni untuk hari raya. Yang lelaki-lelaki untuk hari raya. Betul? InsyaAllah kita ni Kenapa tidak kita ubah daripada kek-kek saja, kita ni ubahkan kalau raya menggunakan kuih-kuih tradisi. Betul. Satu kelainan satu kelainan ya. Dan kita masukkan cheese. Dan malah insyaAllah kita ni di tahun ini Puan akan dapat juga sama-sama kita dimeraihkan hari raya bersama dengan mereka yang dikasihi. Apa yang penting ialah untuk ukirkan kenangan manis dan semanis-manis makanan manis lagi kalau senyuman bersedurangan datang ke rumah. Kurangkan manis dalam gula. Banyakkan manis dalam senyuman. Jadi lebih-lebih kalau depan mertua senyum. Jadi puan ya, kalau ni cheese mengapa puan memilih cheese? Sebagai maksudnya macam memasukkan arah resepi ubi kayu ini. Iya. Kenapa saya memasukkan cheese? Sebab cheese ada khasiat cheese ialah tenusu kan. Ianya untuk tenaga. Jadinya kalau kanak-kanak yang dah mau, kadang ada yang dah suka minum susu, kita ni bagi cheese untuk pembesaran, untuk kalsium tulang. Cheese. Dan juga kita ni ketahui bahawa ubi kayu ni pun ianya untuk tenaga juga. Jadi bila kita ni gabungkan
itu kan ianya akan lebih lagi khasiatnya. Betul. Okey. Ini cheese tadi kita dimasukkan 50 gram. Kalau mau anda lebih juga boleh Betul. Okey. Yang Jadi ini kita loyang masukkan berukuran 10 kali 10 yang telah pun saya letak parchment paper. Saya cuma menggunakan parchment papernya terkeluar di sini, tapi di tepian ni saya dah dah saya bagi parchment. Sebabnya supaya ada kering. Macam supaya kalian masak tu ada kerak-keraknya. Kerak-keraknya. Biasanya kalau ada sesetengah orang kerak atau ditungguinya tu kan. Apa dah? Ya. Okey, macam mana? Saya bagi kat sini. Bismillah. Okey. Jadi itulah hasilnya sebelum ia dimasak. Jadi kita masukkan yang telah pun dicampur dengan tadi dengan gula, mentega, cheese, 3 biji telur, santan dan juga ubi kayu. Cukup mudah Cukup sebenarnya. simple sebetulnya bahan resepinya. Ya, menyediakan. Bahan-bahannya memang cukup simple. Kalau bagi yang untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan kan hampir puasa sudah ni boleh. Kalau sekiranya ada yang orang tua-tua dah pandai makan cheese, dapat Jangan dimasukkan. Jangan dimasukkan. Cuma ni sudah resepinya. Okey. Okey. Jadi di atasnya ini sudah okey. Jadi kita masukkan lagi cheese. Itu yang cantiknya mengenai resepiannya. Jadi kanak-kanak kalau diorang lihat tadi diorang fikir cheesecake. Cheesecake. Betul. Ini ubi kayu cake. Okey. Iya. Tapi ikutlah cita rasa individu kalau mau banyak. Kalau mau banyak, ya kalau banyak sebenarnya lagi sedap ni. Ia lemak. Okey. Jadi baik Puan, selepas ini kita akan menyimpan di mana? Selepas ini kita akan oven. Okey, di dalam oven rack haruslah diturunkan. Suhunya 180 gram, 180 degree. 180 Dah saya ni je. Bukan degree. Dan berapa lama Puan? Ianya hendaklah dibakar selama 45 minit. 45 minit. Api atas atau bawah? Api atas bawah. Setelah tu kalau ketan ikan mau ia kering di sebelah atasnya sudah penghabisan 45 minit atau ketan ni tu tukar ke api atas. Api atas. Baik. Jadi kita ketan ni akan masukkan ke dalam oven. Jadi kita akan membakarnya dan kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali bersama setelah 45 minit. Kita boleh menyaksikan bersama hasil daripada hidangan yang Puan telah sediakan. Bingka ubi kayu cheese. Jadi inilah hasilnya apabila ia sudah masak. Jadi ini telah pun dibakar selama 45 minit dengan suhunya 180 degree Celsius. Iya, 180 degree ya. Dan juga pun mungkin dapat dijelaskan tadi membuat mengenai bingka ubi kayu cheese, mengapa ada dua lagi sajian yang Puan sediakan? Okey, yang ini kan dari awal tadi saya mengatakan adalah gabungan moden dan lama, betul kan? Sebab ia ada ubi kayu dan juga cheese. Jadi di sini adalah menunjukkan kuih-kuih tradisi Ketani yang lama-lama yang orang tua-tua Ketani dulu buat. Macam ni kusoi pandan, kusoi gula nau, seri muka pandan, jangan ya. Jadi
Dan kalau juga yang modernnya, yang ini adalah kicauan. Kicauan. Cupcake Nutella Hershey's. Jadi kalau sekiranya Muammar kan merasa yang mana satu ni tu Puan? Masalahnya mana satu ni kan dimakan dulu. Jadi mungkin dapat jelas lagi Puan. Mungkin ini apa tadi? Yang ani kusoi pandan. Kusoi pandai. Ni kusoi. Ani kusoi atau gulanau, ani serimuka, yang ani cupcake. Baik, sebelum kita merasai makanan-makanan selain ini Puan, kami ingin merasa itu dulu terlebih dahulu. Hidangan utama Puan ini. Jadi sebenarnya mungkin nanti kita akan cuba merasa kerana kita pun dah tahu di mana pisaunya. Baik, terlebih dahulu sambil meruaskan jadi Puan ni, mungkin dapat Intan berkongsi bersama dengan Puan terlebih dahulu sedikit sebanyaklah pengkongsian ini tentang makanan ini Puan. Mungkin dapat dikongsikan Intan. Ya, jadi Auda, inilah dia macam mana penghasilannya selepas kita ni bakar dengan 180 degree selama 45 minit iaitu bingka ubi kayu cheese. Jadi itu adalah orang kita ni pembaharuan kalau biasanya kita mendengar bingka ubi kayu, tapi ini ada bingka ubi kayu cheese. Jadi banyak sebenarnya manfaat yang dapat kita perolehi kerana cheese mempunyai manfaat itu sendiri kerana ianya terdiri daripada tenusu. Jadi nanti kita akan merasa macam mana rasanya. Bingka ubi kayu cheese yang telah pun masak selama 45 minit. Jadi kita akan rasa. Kita akan memotong sebelah yang ada cheese. Yang ini adalah pembaris khasnya untuk ketani memotong selalunya. Okey. Dengan ni siapa dulu? Muammar dulu. Muammar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan Intan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya? Alhamdulillah. Ia punya manisnya mencukupi. Mencukup, seimbang. Seimbang kan? Ya. Tapi kalau sekiranya untuk orang yang ada diabetes, barangkali mereka boleh mengurangkan ataupun menggunakan gula brown sugar ataupun gula khas. Gula khas. Dan rasanya lemak. Kalau untuk anak-anak ketani pun bila dorang makan itu terasa macam cheese satu bah. Betul. Jadi kepada Auda yang ingin mencuba ataupun macam mana rasanya sebenarnya mengenai bingka ubi kayu cheese ini, Auda boleh mencubanya sendiri selepas bersama di Rampai Pagi ini. Namun sebelum itu saya dan juga Intan insya-Allah akan menghabiskan juga bingka kita pada hari ini. Insya-Allah Dan apa yang kita dapat kongsikan di mana resepinya ada bahan-bahannya memang cukup simple kerana menggunakan gula, santan, telur dan juga ubi kayu dan cheese. Itu saja. Anda banyak bahannya. Betul. Paling senang. Alhamdulillah, dan pastinya ini merupakan sarapan untuk kita nanti Muammar Dan alhamdulillah Dan Auda, nantikan lagi apakah resepi yang akan dikongsikan oleh Puan sendiri untuk 2 minggu hadapan. Minggu hadapan. Minggu hadapan. Dan pastinya kita juga akan menantikan apakah antara menu yang akan dikongsikan. Dan juga kepada peminat-peminat segmen Enak Rasa, bolehlah bis kita Auda yang mana ketinggalan tadi boleh melayari di segmen Enak Rasa di YouTube yang telah pun dikongsikan oleh pihak RTV di Rampai Pagi pada tarikh hari ini 20 hari bulan, ataupun resepinya boleh didapati di IG Rampai Pagi. Di Instagram Rampai Pagi RTV Betul. Baik, nampaknya kita telah pun berada di penghujung rancangan dan mudah-mudahan besok ini mudah-mudahan apa yang kita kongsikan untuk hari ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada Auda semua.